nak gigi nawa tersagit. Hai, apa khabar penonton setia sinema? #ini Sinemaku. Diharapnya semua berada dalam keadaan sihat ya. Walaupun kita semua dah dibenarkan untuk merentas negeri dan boleh ke mana-mana, diharap SOP jangan dilupa ya. Semuanya untuk keselamatan diri anda dan keluarga. Baiklah, seperti biasa di Sinema, kita akan paparkan cerita-cerita menarik untuk anda. Minggu ini cerita apa pula ya yang menarik? Untuk segmen yang pertama ni, kita akan paparkan segmen casting dengan pelakon dan pelawak terkenal Azli Sinario. Jom kita tanya Azli, apakah filem yang memberi kesan kepada dirinya sepanjang bergelar pelakon? Roll it! Lebih suku abad bergelar anak seni, berbagai rencah dilalui Azli Sinario. Membina namanya bersama kumpulan lawak Sinario, kini pada usia 54 tahun, anak jati Johor ini tidak pernah menduga dapat bertahan sampai kini. Sebagai anggota asal kumpulan legenda itu yang ditubuhkan pada 1996 selepas menyertai program pencarian bakat Sinaran Pasport Kegemilangan, beliau berkongsi keterujaannya meraikan 25 tahun senario, antaranya menerusi filem yang bakal diarahkan Aziz M. Osman Disember nanti. Senario ni ditubuhkan pada tahun 1996. So dah 25 tahun dah. Senario menyambut anniversary yang ke-25 tahun. Pada saya berbagai-bagai rencah dekat situ. Senario alami lah. Dan kami rasa kumpulan senario ni boleh dikatakan kami dapat merasai semuanya. Senario ada album, senario ada filem, senario ada konsert, senario ada sitcom, senario ada tele. Pada saya semuanya lengkap. Cuma senario ni satu saja masih lagi belum dicapai, iaitu untuk mengarah sendiri senario. Sebenarnya memang senario dah for reunion. Kita dalam buat persiapan untuk projek besar senario. Yang pertama konsert senario 25 tahun dan kemudian filem arahan daripada Abang Long Aziz Osman yang akan bermula kita masuk dalam set pada 11 bulan 12 filem terbaru senario. So doa-doakanlah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Filem senario ni diberi nama Jaga-Jaga Senario. Maknanya Jaga-Jaga Senario ni senario akan kembali ke layar perak. Kini beraksi di pentas Maharaja Lawak Mega 2021 bersama Achong Sweet Chow dan Ida Moin. Pemilik nama sebenar Azli Jaafar ini mengakui senario juga adalah tempatnya mengasah bakat lakonan. Tapi yang paling berkesan dalam hidup saya yang mana senario buat cerita kisah lomba haram. Daripada situ kita menyedarkan anak-anak muda kita betapa bahayanya berlomba haram, kerana kalau terjadi apa-apa kesian ibu bapa kita. Kalau kita cedera parah, siapa yang nak membela mereka apabila mereka dah tua? Jadi pada saya itu satu kesan yang begitu mendalam. Di mana saya memegang seorang watak ayah terbabit dalam lomba haram itu adalah Pet-Pet. Ditampilkan sebagai ketua kampung menerusi siri komedi seram Misi Seramedi terbitan NS Star Studio yang baru selesai menjalani penggambarannya. Beliau menyifatkan filem Jangan Pandang Belakang Congkak pada 2009 memberikan watak paling mencabar dalam kerjaya seninya. Oh, saya punya watak mencabar tu bomoh lah. Nak menghafal ayat-ayat bomoh, nak mengubat dengan orang ni bukannya senang. Saya pernah berlakon dalam filem Jangan Pandang Belakang Congkak, di mana ayat tu panjang. Saya masih lagi ingat ayat-ayat yang sejampi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mai lembu gemala ketupat maut ketupat marah hilang berduit di tengah langit. Ia doa seputar balik daripada Allah daripada Rasulullah. Maka berkatalah mayat dalam kubur tidak binasakan akan daku dengan ajab kalimat alif lam ha mim dal, maka hapuslah kawah iblis. Allahu akbar. Maka iblis tu yang bertarung dengan saya akhirnya tewas dengan ayat-ayat tu. Pada saya nak menghafal benda tu yang diberi dalam masa 1 jam 2 jam ayat tu. Kalau kita bukan seorang pelakon yang semula jadi, kalau dibuat-buat susah. Apabila dah memang kita ada jiwa tu, senang bagi kita untuk menghafal. Begitupun kata calon pelakon pembantu lelaki terbaik Festival Filem Malaysia ke-14 ini menerusi filem Sinario The Movie pada 1999, ada satu watak paling diidamkannya. Saya nak sangat jadi gangster. Sebab watak gangster saya tak pernah dapat lagi. Selalu saya dapat watak bomoh, watak dukun, ketua kampung, tok batin. Tapi saya nak tengok macam mana saya jadi gangster. Tapi gangster dalam bentuk komedi lah. Sebab apa? Saya cuba nak berlakon serius. Dan saya pernah dapat offer pun masa tu. Allahyarham Raja Ahmad Alauddin, dia direct saya menjadi seorang doktor. Saya serius. Tapi orang yang menonton tu, bila saya keluar kata dia, Janam, walaupun saya serius tapi tetap dianggap pelawak. Gangster ni tak kisahlah. Gangster ni dia banyak. Dia gangster. Biasalah gangster kadang-kadang dia pergi rompak bank, kongsi gelap ke apa ke. Saya nak sangat satu watak yang begitu dengan parut saya. Pernah ini kena tetak ke apa kan. Pada saya dapat pelbagaikan watak saya lah. Jadi kalau dapat watak gangster ni saya rasa komplit lah.
Nantikan kembali Azli dan ahli kumpulan senario yang lain yang bakal bergabung dalam sebuah filem arahan pengarah terkenal Aziz M. Osman. Sudah pasti akan mencuitkan hati penonton dengan gelagat mereka. Tunggu ya kemunculan filem ini nanti. Seterusnya kita saksikan apa yang berlaku dalam segmen Jurnal Finas minggu ini. Tapi sebelum itu, kepada anda yang ingin mengetahui apa-apa saja info tentang Finas, jangan lupa untuk lawati website Finas. Untuk sebarang info, sila lawati www.finas.gov.my, Instagram dan juga Facebook Finas Malaysia. Jom kita saksikan apa yang menarik dalam Jurnal Finas. Pelancaran keluarga Malaysia telah disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Pusat Konvensyen Borneo Kuching di Sarawak baru ini dengan dihadiri hampir 300 tetamu. Konsep bertunjangkan nilai keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran itu diperkenalkan beliau sebaik dilantik Perdana Menteri ke-9 Malaysia Ogos lalu. Majlis dimeriahkan antaranya dengan persembahan lagu patriotik oleh Dayang Nur Faiza, Hil Husaini dan Vincent Chong. Turut hadir Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Bertema Your Window to the World, sambutan Hari Warisan Audiovisual Sedunia 2021 yang berlangsung pada 27 Oktober lalu telah disertai organisasi arkib antaranya daripada Indonesia, Myanmar dan Laos. Ia membawa kepada perbincangan berhubung isu, permasalahan dan situasi pengarkiban, pemuliharaan serta aksesibiliti audiovisual di rantau Asia Tenggara. Disokong antaranya oleh UNESCO dan Pusat Budaya Asia Korea Selatan, ia turut melibatkan platform OTT siar selain Finas Malaysia, Cinematic Indonesia, Save Myanmar Film dan Laos Cinema Department. Industri seni dikejutkan pada awal pagi 24 Oktober lalu dengan berita pemergian pengarah terkenal Mahmud Khalid akibat serangan jantung di Hospital Slim River Perak selepas pengsan di restorannya Sarang Art Hub di Tanjung Malim. Allahyarham atau nama sebenarnya Muhammad Khalid berusia 58 tahun. Dikenali menerusi franchise Kampung Pisang dan Rock, adik kartunis Datuk Lat ini yang juga penerbit, penulis lakon layar dan pelakon meninggalkan seorang balu dan 5 anak. Jenazah telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Kampung Paloh di Ipoh. Sering tampil dengan naskah berbentuk komedi dan sinikal, Allahyarham merupakan penerima beberapa anugerah antaranya pada Festival Filem Malaysia iaitu bagi lakon layar terbaik menerusi filem Puteri Gunung Ledang selain pengarah terbaik untuk filem Kala Malam Bulan Mengambang. Sementara itu pada 21 Oktober lalu, dunia teater tanah air lebih dulu menerima perkabaran duka mengenai pemergian seniman Mazlan Tahir juga kerana serangan jantung. Berusia 56 tahun, Allahyarham yang juga seorang pensyarah kanan di Universiti Teknologi Mara menyertai pementasan seperti Lantai Tipingki, Uda dan Dara serta Ibu Zain selain pernah muncul dalam filem wayang. Jenazah telah disemadikan di tanah perkuburan Kampung Melayu Subang. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh mereka berdua. Al-Fatihah. Saya rasa industri wise dia macam cycle je. Cuma macam mana industri tu kita nak create as a conducive. Dilahirkan dalam keluarga seni pada 31 Mei 1967 di Gombak, Selangor. Muhammad Faizal bin Husin atau lebih dikenali dengan nama Faizal Husin merupakan anak kepada pelakon dan pengarah Allahyarham Husin Abu Hassan dan pelakon Allahyarhamah Mahyun Ismail. Beliau telah mula berlakon sejak berumur 5 tahun dalam filem Darah Panglima pada tahun 1972 arahan oleh Allahyarham S. Kadarisman. Kemudian diikuti dengan filem Penyamun Si Bongkok pada tahun 1973 arahan Allahyarham M. Amin. Faizal Husin mula aktif dalam bidang lakonan pada tahun 1982 menerusi filem Senja Merah dan kemudian namanya melonjak naik selepas memegang watak utama dalam filem Gila-Gila Remaja arahan arwah bapanya. Filem ini telah memberi impak yang besar dalam kerjayanya dalam bidang lakonan. Pada tahun 1988, beliau pernah membintangi filem Hong Kong Fighting Madam 2.
pada tahun 1991, beliau telah membintangi 2 buah filem iaitu Kanta Serigala dan Bayangan Maut. Selepas itu, beliau sering mendapat perhatian ramai dan membintangi beberapa buah filem yang menampilkan beliau memegang watak protagonis. Selepas hampir 3 tahun menyepikan diri, beliau akhirnya menerima tawaran membawa watak antagonis dalam filem Lieutenant Adnan pada tahun 2000. Percubaan beliau berhasil dan selepas itu beliau banyak menerima tawaran membawakan watak antagonis dalam filem maupun drama. Lakonan beliau yang mantap dan berkesan dalam filem Bunuhan arahan Dain Said telah menobatkan beliau menerima anugerah pelakon lelaki terbaik di Festival Filem Malaysia FFM ke-25 tahun 2012. Pada tahun 2019, di Anugerah Skrin menerusi drama Samad Tedung, beliau telah memenangi anugerah pelakon lelaki terbaik drama. Maafkan aku dah. Hai, masih bersama di Sinema. #ini Sinemaku. Bila sebut filem bermutu, tentunya dalam diri kita, adakah kutipan box office yang menentukannya? Atau apabila sesebuah filem itu memenangi anugerah? Ada filem menang anugerah sana sini, tapi bila ditayangkan tidak mencecah kutipan box office. Ada pula filem yang mendapat kutipan box office berbelas dan berpuluh juta, namun tidak pernah mendapat pengiktirafan. Mengapa ini terjadi? Ketahui info selanjutnya dalam segmen Zoom In. Orang anak merit yang dirasakan layak. Gah di mata dunia, namun kenyataannya bukan jaminan untuk pembikin filem diraikan di gelanggang sendiri. Di label, dipisah antara mutu dan komersial, industri telah membatasi langkahnya dengan melihat bahawa filem yang meraih anugerah harus tidak laku, manakala filem box office tidak semestinya bagus. Bron Palare yang kembali ke layar perak menerusi Barbarian Invasion yang baru ini meraih trofi juri Grand Prix pada anugerah Golden Goblet Festival Filem Antarabangsa Shanghai ke-24 berkongsi pandangan. Saya rasa industry wise dia macam cycle je. Cuma macam mana industri tu kita nak create as a conducive environment untuk benda boleh bercambah, membiak dan membesar. Sekarang ni as industry sekali-sekala kita akan ada projek macam ni, sekali-sekala kita ada projek macam tu dan sebagainya. Tapi pemikiran ataupun question mark yang sebenar adalah bukan spark ni yang kita rasa benda ni susah ke apa. Yang paling susah adalah the consistency. Boleh kita keluarkan 4 projek setahun atau 8 projek setahun yang bagi ruang inovatif ataupun ruang yang sedikit berbeza berbanding filem mainstream lain. Adakah kita ada ruang untuk young filmmakers, maksudnya contohnya. So benda tu yang bagi saya macam adakah are we moving towards there? Jelasnya, ia tetap berbalik pada keupayaan sesebuah naskah menyentuh hati audiensnya. So the idea is to keep giving out freshness. The idea is to keep telling good stories and market the right way. Hopefully benda tu boleh touch the hearts of the audience. Pengarah Wan Has Liza Wan Zainuddin yang meledak antaranya dengan drama Kampung People melihat keyakinan audiens terhadap naskah tempatan perlu dikembalikan. One thing is, I think we have to make it cool to watch local content. I think people are so embarrassed to watch local content. So macam you read like macam Twitter ke, like you know the young ones can say, I don't watch, they always say this, I don't watch Malay movies, tapi I do watch this story because ni. Always qualify with that. When you qualify with that, they're so embarrassed to watch local products. They don't think it's cool tau. So I think as filmmakers we have to like try to make them like, you know, have trust in the product. Not only do they don't think it's cool, they lost the trust. Penceritaan menurut Wan Has Liza lagi adalah perkara paling asas yang perlu diangkat berbanding soal pelakon dengan sejuta followers bagi memancing audience. Sebenarnya kan, I mean audience they're not dumb lah, dia orang pandai tau. Because if the story is good, they will follow it. Macam if we talk about Kampung People kan, I'm not saying that the product is good, but initially our artis semua tak ada more than 1 million followers tau. Even Ellie masa tu less than 1 million. So but because of the fact that you know people can follow it, kan, sebenarnya Kampung People cerita dia simple je. And I think like sebenarnya dia simple je. To make people cool is to make sure that we tell the stories right. To get the storytelling to correct. Once we get the storytelling to correct, then the visual storytelling comes into play. It's simple things like that. Baru kita can make people
trust balik our industry lah. I think it's just the cool factor that we have to try bring back. Because masa time P. Ramlee kan, people thought, oh my god, it's so cool to go to the movies. You know, P. Ramlee is so cool. You know, everybody wants to have his hair. Everybody wants Saloma punya rambut. And then, but now ni people don't follow that tau. I mean, for style, they follow celebrities on social media. You don't need to follow things in the films. Tak ada rules pun kata kalau filem bagus harus tak laku, ataupun filem yang laku adalah semuanya tak bagus. Sebab I think there will be a massive disrespect to orang-orang macam even Adrian or orang macam Samsul. Adakah kita nak cakap kata Samsul tak bagus? It doesn't make sense kan. Kalau kita semua boleh bersaing ataupun fokus ke buat cerita yang bagus, bagus dulu. Then upgrade on maybe marketing ke apa. So build the relationship with the audience, get the trust. Benda ni kan perlukan kepercayaan, perlukan keyakinan. So orang macam Abang Muhammad Khalid ataupun Samsul, diorang ada body of work, track record yang panjang. Jadi apa yang diorang keluarkan pun audience dah tahu kata this is the standard yang kita boleh expect pada filem Muhammad Khalid ataupun filem Samsul Yusof. So I think everybody just looking for that relationship with the audience untuk mendapat keyakinan untuk audience datang. Haha, cakap macam bertih jagung. Karakter Ying yang terkenal dengan kepantasannya tidak hanya buat peminat animasi Boba Boy tertawan. Terbaru pemilik suara itu, Chan Su Ling, memperluaskan portfolionya sebagai pelakon alih suara bagi animasi terkenal Jepun Kageki Shoujo. Berpengalaman 19 tahun dalam dunia alih suara, Su Ling meminjamkan suaranya untuk beberapa watak yang dialih ke dalam bahasa Inggeris untuk manga ciptaan Kumiko Saiki itu, Syabas dan Tahniah daripada Finas. Sebanyak 6 projek tempatan, antaranya Chasing Birdwing oleh William Cheng dan Cut of Sugar oleh Zika Azami, telah dipilih My Dog Story Lab 2021 untuk dibangunkan bersesuaian tuntutan pitching antarabangsa. Bengkel kendalian dua mentor pembikin filem dokumentari itu, iaitu calon Oscar, penerbit Gary Cam dan wartawan BBC Jen Mott itu, turut menyenaraikan projek Selari Dengan oleh Loh Jo Yi dan Hidayah Hisham, The Lost Girl oleh Beatrice Leong, selain Indira Gandhi vs Malaysia dan The Hornbill Slough of Belum Temenggur Forest masing-masing oleh Kailash Nanda Kumar dan H.Y. Leong. Nantikan hasilnya. Bersiaran secara langsung pada Sabtu jam 9 malam menerusi Facebook Finas Malaysia. Spotlight, iaitu sebuah program bual bicara terbitan Finas mengenai isu berkaitan industri seni kreatif, kembali untuk membincangkan topik hak dan suara tenaga produksi malam ini. Dihoskan oleh Awal Asyari, program berdurasi selama sejam dengan tagline tanpa prejudis itu menampilkan panelis hebat tanah air, antaranya pengarah dan penerbit tersohor Datuk Dr. Yusof Haslam dan penyunting filem Isa Zali Isa. Form 2 tu saya sentiasa berada di kelas paling bawah dan saya punya buku report card tu sentiasa merah. Nak jumpa biru susah. Terima kasih kerana masih setia menonton Sinema #IniSinemaku. Jika minggu lepas dalam segmen Hot Seat, kita telah kongsikan bersama anda info pelakon Bel Ngasri. Minggu ini pula kita akan bersama pelakon penulis skrip dan pengarah yang telah memenangi beberapa anugerah menerusi filem arahannya, iaitu Wan Tu Jaga. Siapa lagi kalau bukan Namron? Jom kita ikuti kisah beliau sepanjang bergelar anak seni. Saya adalah seorang yang bila saya buat karya, bila saya mengarah ke, saya menulis ke, saya akan memastikan karya saya ini ada statement, ada suara yang nak disampaikan. Itu saya. Serius dalam penampakan zahirnya, Namron adalah antara anak seni yang meraih kekaguman bukan sahaja menerusi lakonan, malah penulisan dan pengarahan. Pendakian bintang berusia 51 tahun ini bagaimanapun jelas tidak berlaku hanya dalam semalaman. Jika melihatkan karyanya, antara yang impresif seperti Wan Tu Jaga yang turut menganugerahinya pengarah terbaik pada Festival Filem Antarabangsa ASEAN 2019. Hakikatnya, ia adalah buah tangan seorang yang dilabel slow learner sepanjang 14 tahun pertama persekolahannya.
Sebagai seorang pelajar dulu pula, saya sebenarnya seorang slow learner. Kalau tengok zaman kanak-kanak saya tu, memang saya tak belajar apa. Saya boleh membaca, menulis dengan betul lah. Betul yang untuk lulus exam ni umur 15. Sebelum tu saya mengira tak boleh membaca pemerangkak apa semua. So memang saya sentiasa fail. Saya belajar di sekolah rendah. Zaman form 2 tu saya sentiasa berada di kelas paling bawah. Dan saya punya buku report card tu sentiasa merah. Nak jumpa biru susah. Segalanya bagaimanapun berubah dengan kehadiran guru bahasa Malaysianya semasa di tingkatan 3. Form 3 tu mengubah saya lah. Bila saya jumpa dengan seorang guru, guru bahasa Malaysia, PM, dia mengajar dan dia tahu bahawa saya ada slow learner. Saya seorang slow learner yang ada kelemahan dalam belajar. Dia dapat discover saya punya kekuatan kat situ. Puisi. Setiap kali kelas PM waktu tu, dia suruh saya ke depan untuk baca puisi di hadapan kelas. Mula-mula merangkak. Tapi sebab diberi kepercayaan, dia adalah guru arwah, Cikgu Nur Aini ni, dia bagi satu kepercayaan pada saya untuk tu. So saya rasa sebelum itu tak pernah orang bagi kepercayaan. Orang sentiasa tengok kata dia ni tak boleh pergi mana, dia tak boleh. Tapi Cikgu Nur Aini ni dia melihat itu, dan bila dia itu saya start minat untuk membaca. Saya mula membaca puisi, lepas tu saya balik rumah, saya dah rajin membaca. Tapi waktu tu puisi je lah. Baca puisi ni, hafal puisi ni. Secara tak langsung saya dah boleh membaca dengan elok dan menulis dengan betul. Dan saya pun lulus SRP. Tidak merasa terlambat walaupun baru ke filem pada usia 34 tahun, iaitu Menerusi Paluh arahan Adman Saleh pada 2003. Beliau yang ketika itu merupakan pengarah teater dihormati hanya beralih menjadi anak seni sepenuhnya pada 2010 selepas 10 tahun bergelar pengajar. Saya ingat lagi saya berlakon filem 2003 waktu itu, filem Paluh keluar ke Pawagam. So selepas Paluh keluar Pawagam, saya tak ada offer TV station lah. TV station tak panggil saya. Saya hanya berlakon filem je. Alhamdulillah saya dapat berlakon dengan pengarah-pengarah hebat. Waktu itu Yasmin Ahmad, Adman Saleh yang pertama, dia pun pernah menang pengarah terbaik FFM, rasa 2 kali juga dia menang. Lepas itu saya bekerja pula dengan Yasmin Ahmad, Gubra. Lepas tu saya berlakon pula dengan Din Said, Dukun. Ini bila kita bekerja dengan pengarah-pengarah hebat, of course orang lagi melihat kita. Filem dia boleh bagi crowd yang lebih besar sebab dia lebih mobile. Dia boleh tayang kat mana-mana. That's why saya start buat independent film. Gedebe tadi tu tahun 2001, lebih kurang sama dengan Paluh juga. Kemudian 2010 tu saya berhenti dan saya start berlakon. Saya ingat waktu tu saya start berlakon dengan Sabri Yunus, Sanggup Beracun. Teli itu juga menang kat Anugerah Skrin. Teli terbaik, pengarah terbaik. Saya dicalonkan tapi tak menang waktu tu. Tapi disebabkan saya berlakon dengan itulah, lepas tu offer datang. Diorang TV dah mula start untuk panggil saya untuk berlakon. Seorang loner, akuinya sepanjang zaman persekolahannya, beliau menjadi pemerhati yang peka. Untuk jadi pelakon dalam erti kata sebenar, pengalaman itu diterjemah menjadi latihan melalui apa yang digelar puasa mata, mulut dan telinga bagi meraih rasa dan membina kekuatan dalaman. Exercise dia bisu je. Awak bisu 3 hari. Maknanya awak tak boleh bercakap. Dan awak akan dapat rasa satu perasaan yang sangat kuat dalam diri awak. Bila awak dengar orang tu cakap benda tak betul, dan awak nak tegur tapi awak tak boleh tegur sebab awak tak boleh bercakap, dalaman awak akan menjadi kuat. Saya ingat waktu tu saya pernah buat latihan ini untuk diri saya sendiri. Saya menangis. Saya menangis tak sebab saya rasa macam orang dah mula pandang serong kat saya. Sebab bila saya tak bercakap, orang tegur saya tak bercakap, orang cuba nak ajak bercakap, lama-lama orang akan pulaukan kita. Orang nampak kita, orang akan jauhkan diri daripada kita. Rupanya menjadi bisu ni, orang tak nak terima kita. Orang cuba reject kita, orang cuba tolak kita, dan kat situ adalah pengalaman emosi yang kuat yang kita create a new experience. Ini yang selalu saya cakap dengan orang, dengan pelakon-pelakon yang mana nak belajar berlakon apa semua. Saya cakap acting is about life experience. So you kena gain your life experience lagi banyak you tempuh kehidupan, lagi banyak pengalaman hidup yang you dapat, dan lagi besar range acting you. So you boleh bawa macam-macam watak dan macam-macam keadaan sebab you dah pernah lalui benda tu, dan benda tu sangat dekat dengan you tanpa perlu untuk kita nak buat-buat. Jadi jujurlah lakonan kita sebab kita melalui. So orang akan tanya, habis macam mana kalau saya tak ada life experience yang banyak? So create a new experience, cipta pengalaman baru. Itu yang saya bagi tadi, itu contoh untuk dapatkan pengalaman baru, untuk rasa macam mana bila orang orang tolak kita. Namron adalah salah seorang yang telah disenaraikan sebagai 10 pelakon popular yang berjaya meraih pengiktirafan global menurut Harian Metro pada Jun 2018. Tahniah Namron. Itu saja yang dapat dikongsikan dalam Sinema minggu ini. Inginkan info terkini tentang dunia hiburan tanah air dan luar negara? Jangan lupa bersama Sinema minggu hadapan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya ada
disuruh cuci mobil, jagain anaknya, jagain ibunya. Tapi semua tambahan itu nggak dibayar. Kalau kamu masih mau kerja di sini, Tak mau, saya mau pulang. bisa berenang nggak? Macam mana dia? Tapi saya minta abang jangan kacau kerja saya, cara saya. Okey, tak? Hei, kau. Sekejap. Ke polis. Sudah mau pulang ke Indonesia. Berapa saya harus bayar? Ada duit saya. Kadang-kadang kita kena buat satu perkara yang kita tak suka tau. Bos punya anggota ada 2 orang dah masuk dekat tempat aku. Tolong settlekan sekali dah.